buat family saya yang berada di Papan dan juga suami saya yang berada di Kota Kinabalu, anak-anak. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha 1433 Hijrah kepada seluruh keluarga saya di Teluk Bahang. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidil Adha dan berkorban apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya difahamkan di Malaysia hari ini ada artis jemputan yang akan bersama dengan kita. Tapi tiba-tiba bila dia sampai terus sign kontrak menjadi pengacara MSI. Tapi itulah saya cakap dia, kena hormatlah host yang dah buat 2 episod ni. Jadi kita bersama dengan pengacara baru MSI, Dayah Bakar. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Ya, saya rasa macam bila tadi keluar lagu saya tu, saya terus rasa macam nak nyanyi. Tapi saya kena sedar bahawa saya di sini sebagai pengacara. Bukan penyanyi tadi. Ya, dah betul. boleh stop dah muzik video tu. Baik, saya Alhamdulillah Dayah sangat bersyukur atas peluang untuk menjadi keluarga Malaysia hari ini. Dan tentunya Malaysia hari ini katanya pada hari Isnin sehingga hari Ahad. Di mana Dayah dan Haziq kami akan membawakan hujung minggu lah. Jadi seperti biasa hujung minggu kita kena santai-santai, kena ceria-ceria dan insya-Allah dengan kehadiran saya lagi ceria. Ya, diharapkan dapat menceriakan hari minggu anda, okey? Ya, lagi ceria bila hari ini adalah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau ikutkan semalam di Tanah Suci Mekah, semalamlah puasa Arafahnya. Tapi hari ini di Malaysia anda boleh berpuasa Arafah dan besok insya-Allah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha dekat Malaysia. Ya, jadi macam mana? Kita nak tanya juga, dah balik kampung ke belum? Ataupun masih lagi di rumah dan sedang menonton kami? Dayah, kalau cakap pasal balik kampung ni Dayah, kan? Memang dah jam dah. Daripada semalam lagi sebenarnya, kalau tengok keadaan highway memang dah sangat-sangat sesak. Hari ini adik saya sendiri pun balik ke Sungai Petani Kedah. Daripada lepas subuh tadi gerak, rasanya dia baru sampai Sungai tadi. Lebih kurang pukul agak teruk je. Punyalah banyak kereta. Seseorang tak sabar nak balik kampung, ada yang persediaan dan sebagainya. Ini kalau kami lihat, kalau tengok di skrin sekarang, ini di Kajang, Bangi dan tengok keadaan macam kereta tidaklah terlalu banyak. Ini belum lagi, ini orang kata baru nak bagi hint. Ini semalam. Semalam. Ini semalam. Jadi bersama dengan kami di MHI, kami akan kongsikan anda bagaimanakah keadaan semasa. Mungkin yang tengah rancang nak balik kampung tu, tak kisahlah utara ke, selatan ke. Yang ini hari ini ni Aziz. Ini betul-betul keadaan semasa. Ini sekarang kalau tengoklah video ni ke selatan masih lagi okey keadaan jalan. Tapi belum tahu lagi macam mana keadaan malam nanti sebab ada yang dah merancang sendiri nak balik pukul berapa. Ada yang rancang nak balik malam, tengah malam. Tapi kalau kita seorang rancang nak balik tengah malam tak ada masalah. Tapi kalau orang lain semua yang rancang nak balik tengah malam juga. Betul. Macam Haziq sendirilah nak tanya. Haziq ada ke mana-mana ke? Saya akan pergi ke Sungai Petani juga, kampung adik ipar saya. Saya saja nak pergi beraya kampung. Saya kan tak pernah beraya kat kampung. Tapi ini dapatlah beraya dekat Sungai Petani Kedah. Saya akan balik besok petang. Ya ke? Saya dah bagi tahu plan. Dah bagi tahu plan nak balik besok petang. Jadi mungkin kalau yang sama dengan Haziq tu mungkin boleh bye-bye kat jalan raya. Kita kat jalan nanti. Kalau Dayah Haziq, Dayah nak ke ni Kuala Pilah. Cik Toy nak balik kampung. Itu tak jauh mana. Tapi tak tahulah Aziz macam mana jalan okey ke tak okey. Yang penting kita punya plan kita kena teruskan insya-Allah. Betul. Jadi supaya kita nak bagi tahu kepada anda juga bahawa kalau tengah on the way nak balik, apa kata call kita? Yang mana tak tahu nak buat apa dalam kereta tengah sesak tu kan, boleh call kami 0377261603 ataupun anda boleh komen dekat Facebook MHI TV3. Kita akan bacakan komen anda tu, nak bagi ucapan Hari Raya Haji pun boleh, tak ada masalah. Boleh, dan juga kalau anda rasa macam dah perjalanan tak dapat tengok MHI, tak apa, boleh tengok kami di Facebook Live. Okey, dan kita nak bagi anda update bagaimana keadaan semasa dekat highway dekat RNR Tapah sekarang ini. Kita ada bersama dengan pengacara MSI juga, iaitu Hazrina Kasim yang berada di sana. Jadi jom kita bersama dengan Kak Rina, pecinta sekarang ni dekat RNR Tapah tu. Hai Haziq dan juga Dayah. Sekarang ni saya berada di RNR Tapah. Kalau anda dapat saksikan sekarang ni di belakang ni, baru sahaja
kenderaan bergerak secara perlahan. Kalau tadi sebenarnya saya sampai seawal jam 9.05 pagi, keadaan dia memang sangat sesak, tak boleh nak bergerak. Dan saya sebenarnya memulakan perjalanan daripada Sungai Buloh nak menuju ke utara, ke Sungai Petani lebih kurang jam 6.30 pagi. Tetapi sebaik saja masuk ke Rawang, keadaan di Lebuh Raya memang dah banyak kenderaan dan yang pastinya juga sampai saja di sempadan Perak memang keadaan semakin perlahan. Boleh bawa kereta orang kata Haziq Dayah 40 kilometer sejam sahaja. Ada beberapa tempat juga yang sememangnya saya stuck dalam jam 15 ke 20 minit. Iaitu tak salah saya di Slim River dan juga di Sungkai. Itu memang jam yang lama sangat. Tapi Alhamdulillah saya tengok sekarang ni, kalau anda dapat saksikan, belakang ni kenderaan dah mula bergerak secara perlahan. Tadi memang jam teruk. Saya nak bawa pemerhatian anda sebenarnya sekejap. Ini antara kawasan rawat dan rehat yang paling ramai dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung dan pastinya saya nak parking tadi pun susah juga untuk dapatkan situasinya dan kalau boleh saya kongsikan ini kawasan rawat dan rehat Tapah. Okey, ternyata gerai-gerai di sini memang penuh dengan pengunjung-pengunjungnya yang berhenti untuk berehat, ke tandas, makan sarapan pagi dan untuk ambil angin seketika setelah berjam-jam mereka ni stuck dalam jam. Ini antara suasana yang boleh saya kongsikan kepada anda di Malaysia hari ini. Haziq dan Dayah. Okey. Kak Rina, kalau boleh tahu kan, tadi Kak Rina gerak keluar daripada rumah pukul 6.30 pagi. Saya gerak 6.30 pagi. 6.30 pagi gerak, sekarang dah pukul 9.40 lebih kurang macam tu. Dah dekat berapa tu? 3 jam lebih, nak dekat 4 jam dah. Betul. Sebenarnya kalau ikutkan sekarang ni dah sampai Sungai Petani. Kalau tak jam lah. Tapi sebab jam, jadi saya ambil angin sekejap di sini dan kongsikan kepada mereka di luar sana. Kalau nak bergerak sekarang ni, pastikan minyak penuh. Top up tah cenggu awal-awal. Jangan tunggu masuk Lebuh Raya sebab tadi memang penuh semua stesen minyak. Jadi anda kena ambil langkah yang bijak sebenarnya untuk pastikan kita boleh kurangkan kesesakan itu sendiri, Haziq. Okey, Kak Rina nak tanya. Sebab ada orang yang macam kalau daripada highway itu dah jam, dia ambil keputusan untuk keluar ikut jalan lama. So macam mana? Ada kalau nak keluar ikut jalan lama tu, adakah jalan lama tu pun sesak juga? Kan? Dia punya Saya percaya Haziq dan Dayah, pastinya mana-mana jalan pun ketika ini memang sangat sesak. Dan keadaan kalau diikutkan memang akan ambil masa lebih daripada yang sepatutnya, akan berganda. Saya tengok tadi sepatutnya saya sampai 10.30 pagi. Tapi dari masa ke semasa dah meningkat. Kalau tak salah saya tadi tunjuk saya boleh sampai dalam jam 3 petang. Ya Allah, ya Tuhan. 3 petang daripada 10.30 ke 3 petang, 5 jam dekat tu. Okey, dan kalau kat kita boleh tengok di R&R, saya nampak ramai juga yang berhenti tu. Tapi R&R sekarang ni jam ke tak R&R? R&R okey. Jam. Cuba tengok parking ni. Cuba anda saksikan parking ni. Saya, Haziq, Dayah, memang saya parking di luar jalan sana sebab memang penuh. Saya dah buat tawaf beberapa kali. Boleh masuk. Memang penuh. Jadi ini antara suasananya. Parking memang sentiasa penuh dan kalau diikutkan mana je dapat tepi jalan tadi saya parking, saya parking je lah. Yelah. Dan kalau kita ikutkan tadi, Kak Rina, dia tengok visual tadi, saya nampak memang macam semut, macam seolah-olah tak boleh bergerak langsung. Semut pun bergerak. Tapi itulah kita pun tak dapat jangka kan macam mana tambah lagi 2 jam ke tambah lagi 3 jam. Jadi saya rasa kita semua kena ikut tips Kak Rina lah. Kalau boleh isi minyak terus dan saya rasa dah sampai R&R tu top up beli makanan ke beli air ke untuk anak-anak kecil lagi kan. Cuma untuk buang air kecil atau buang air besar itulah yang memang kena berhenti dekat R&R. Tapi Haziq tadi sepanjang jalan ada banyak kereta yang berhenti di tepi sebab anak-anak dah tak tahan. Ini memang situasi kita tak boleh nak elakkan sebab memang jam teruk sangat tadi. Itu dia. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Rina kerana sudi kongsi dengan kami tentang update perjalanan nak balik Kedah tu dia. Kak Rina balik Sungai Petani hari ni, saya besok. Nanti kita jumpa lah. Jumpa kat Sungai Petani lah. Okay, salam kat orang Kedah lah. Okay. Terima kasih. Semoga selamat sampai Kak Rina. Thank you for the update.
Terima kasih. Nanti kita cuba untuk terus dapatkan update daripada Hazrina Kasim lagi. Macam mana keadaan dekat Airways, sebab dikatakan tadi akan sampai ke Sungai Petani pukul 3. Awal-awalnya ETA dia 10.30 pagi. Tengok macam mana boleh berubah. Tuan kata kita boleh berancang. Allah yang menentukan. Begitu. Tapi itu perjalanan nak ke utara. Kami sebenarnya sangat-sangat nak tahu macam mana orang yang nak ke selatan, mungkin nak ke timur. Apa kata update? Boleh call kami, komen di Facebook kami dan beritahu. Saya nak baca sikit lah. Haziq Komen boleh baca dekat sikit. Facebook MSI. Dekat mana tu? Okey. Dekat Facebook MSI TV3. Masaizul Zakir. Sabtu Daya dan Haziq cute. Sorry. Itu komen lain. Okey. Siti Mariam Azimat kata, Haziq, raya nanti mai rumah kami dekat Sungai Lalang, Sungai Petani. Okey, dia ajak pergi Sungai Petani. Hakim Fawaz, selamat Hari Raya Aidiladha, berhati-hati di jalan raya. Baik. Nur Baizura Cik Saad. Sampai itu kita duduk kat sofa ni. Kita nak bagi tahu selamat Hari Raya Aidiladha semua. Semalam saya sampai kampung pukul 1 lebih dekat Kelantan. Ush, lah lewat tu. Tapi pukul berapa dia tolak, dia tak bagi tahu. Baizura mungkin boleh bagi tahu pukul berapa Baizura tolak daripada rumah balik ke Kelantan tu sampai pukul 1 tu. Ya, sebab kami sebenarnya nak tahu juga, sebab nak rancang perjalanan ni bukan 1-2 orang, banyak lagi keluarga dekat luar sana kan. Dan sebenarnya bila kita berborak tentang perjalanan nak balik kampung ni, rasa seronok sebab kita dah sampai ke hari yang orang kata hari Arafah ni kan. Masa Arafah ni macam ya Allah, rezeki kita dapat menyambutnya lagi. Ya, mungkin rezeki kita kalau kita dapat pergi menunaikan haji di Mekah itu memang adalah satu rezeki yang sangat-sangat besar dan semua umat Islam mengimpikannya kan. Nak mencukupkan rukun Islam kelima tu. Betul. Tapi ada yang dah dapat sampai ke Tanah Suci Mekah. Antaranya kita ada Datuk Kamarul Azlan dan Datin Rita Susilawati yang telah pun dipanggil untuk pergi berangkat ke Tanah Suci Mekah 3 hari sebelum berangkat tu baru dia tahu. Itulah, ada orang juga yang 2 hari sebelum. Ini semua rezeki luar biasa yang tidak dijangka. Ada yang menangis. Jadi kita nak tahu jugalah sendiri kan perasaannya. Ya, macam mana? Jom kita saksikan VT ni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka antara insan yang terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Datuk Kamarul Azlan Muhammad Hanafiah bersama isterinya Datin Rita Susilawati menzahirkan rasa syukur meskipun mendapat panggilan di saat-saat akhir untuk mengerjakan rukun Islam kelima. MSI berkesempatan menemu bual pasangan ini berkongsi rasa dapat menunaikan haji dan meraihkan Aidiladha dalam suasana yang berbeza. Seronoknya bermula 1 Zulhijjah tu dia orang di sini dah start takbir. Takbir. Dah start takbir. Baik, sebenarnya sunnah. Sunnah tu dia start 1 Zulhijjah dah. Jadi orang di sini bertakbir. Jadi berjalan je sambil berjalan takbir. Dalam lift bertakbir. Dia orang kata satu budaya sangat berbeza dengan Malaysia. Malaysia bertakbir tu hanya pada hari raya, sebelum hari raya kan. Macam 2 hari, 3 hari. Tapi dari sini start 1 Zulhijjah. Dan bestnya cuma kat sini orang lain berhari raya, kita taklah beraya macam tu. Kita masih lagi melengkapkan rukun haji yang lain seperti tawaf haji, sa'i haji, masih lagi melontar jamrah. So sebenarnya belum lagi raya untuk kami lah. Yang di Malaysia sudah beraya, di sini masih lagi melengkapkan rukun-rukun haji. Cuaca di sini panas, average lah setiap hari tu 42 degree. 43, pernah mencapai 45. Memang malam tu lebih panas daripada Malaysia. Malam 34, 35. Jadi orang kata siang kat Malaysia tu rasa malam kat sini waktu siang kat Malaysia tu. Semua yang menunaikan fardu haji itu ingin mendapatkan haji yang mabrur. Di samping itu juga kepada semua jemaah haji itu memperoleh haji yang mabrur, dan keseluruhan rakyat Malaysia yang beragama Islam untuk turut dijemput sebagai tetamu Allah dan menunaikan rukun Islam yang kelima. Akhir kata, saya ingin mengucapkan dan isteri daripada Mekah Al-Mukarramah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Semoga jadikan ibadah Aidiladha atau Raya Korban pada kali ini memberi 1000 makna kepada anda semua, dan tidak lupa kepada pengacara Malaysia hari ini dan juga semua warga
dan kru Malaysia hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga mendapat haji yang mabrur dan dipermudahkan segala urusan sepanjang perjalanan yang berbaki di sana. InsyaAllah, terima kasih Dato' Rita dan suami sebab sudi kongsi dengan kami footage dan juga kongsi perasaan dan juga pengalaman di sana. Kalau tengok tu saya rasa saya pasti penonton dekat rumah pun sama-sama rasa sebab, rasa macam terpanggil nak pergi. InsyaAllah ada rezeki kita semua akan ke sana. Tetapi walaupun kita tidak berada di sana, ingatlah doa kita dekat mana-mana pun diterima. InsyaAllah, doalah. Betul, hari Arafah ni hari yang terbaik. Kita nak minta pengampunan, kita nak berzikir, kita nak berdoa. Apa-apa sahaja terbuku di hati tu, luahkan. Minta je. Luahkan je, okey? Dan ramai sebenarnya yang update dekat Facebook MHR TV3 yang kata ada MC Zia Rahman kata dia dari semalam pukul 3 petang dari Seremban sampai Kulim pukul 2.30 pagi. Allahuakbar. Dekat 12 jam. Ui, jauhnya, lamanya. Sampainya. Lepas tu Siti Nur Aisyah kata adik dia dari Bukit Beruntung gerak pukul 6 pagi. Sekarang baru dekat RNR Bukit Gantang. Pukul 9.45 pagi. Okey, nampaknya sekarang ni kami sebenarnya sangat happy bila nampak dekat update yang sangat banyak. Update yang sangat banyak di Facebook. Jadi ingat anda semua boleh terus komen di Facebook Malaysia Hari Ini dan juga boleh call juga kami. Sebab kejap lagi kita akan kembali bersama dengan anda. Ya, kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Raya Aidiladha kepada anak-anak dan keluarga yang berada di Lahad itu yang juga di Kuala Lumpur. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada keluarga saya yang berada di Shah Alam. Doakan papa dan mama supaya kami sehat dan dimudahkan urusan. Ini jemaah Juara Travel dari Mekah Al-Mukarramah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Kulli 'amin wa antum bikhair. Raya Aidiladha tahun ni mungkin rasa lain sikit sebab mungkin meriah lagi. Sebab yelah Raya Aidilfitri itu mengejut sikit kan. Tak dapat nak plan apa tapi Raya Aidiladha ni mungkin ada yang plan nak buat lagi meriah daripada Raya Aidilfitri hari tu. Betul, sebab saya rasa semua paling tak sabar bila nak balik kampung ni. Orang kata persediaan tu. Yang best tu persediaan. Kalau macam orang merewang, ramai-ramai masak kan. Masak pun ada jenis macam-macam jenis masakan. Ya kan. Tapi kita kena rasa setiap negeri punya masakan sebab dia ada signature dish kan. Makanan setiap negeri tu. Betul, macam saya rasa lepas ni kita nak ke Kelantan Ya, kita nak pergi ke kampung Pasir Pekan Hilir dekat Tumpat Kelantan. Nak tengoklah sehari sebelum Hari Raya Aidiladha ni dan sebelum melakukan ibadah korban ni apa aktiviti mereka di sana. Jom kita melawat ke kampung Pasir Pekan Hilir Tumpat Kelantan. Jom. Jika Hari Raya Aidilfitri diraikan dengan penuh rasa kesyukuran kerana dapat bersama-sama seisi keluarga, Hari Raya Haji atau Aidiladha juga dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Hari Raya Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. Di sebalik sambutan perayaan ini, ada kisah pengorbanan yang harus diingati selain menzahirkan kasih sayang sesama insan. Di Malaysia, kemeriahan luar biasa sambutan Hari Raya Haji ini sering dikaitkan dengan negeri-negeri di pantai timur. Di kampung Pasir Pekan Hilir, Tumpat Kelantan, sejak awal lagi mereka sudah bersedia dengan aktiviti ibadah korban yang akan dilakukan pada hari raya nanti. Ada dalam kalangan mereka sudah mula menempah lembu korban seawal selepas Hari Raya Aidilfitri. Bagi Adnandullah 56 tahun, dia antara yang akan menyertai ibadah korban dan menantikan kemeriahan aktiviti gotong royong bersama penduduk setempat. 2 hari sebelum Hari Raya Aidiladha, dia akan meninjau sendiri kawasan sembelihan sama ada di rumah maupun di masjid. Sambutan raya tahun ni
ada meriah ke bergalak ke lah untuk orang penduduk kampung sekitar kawasan Kampung Palu, Kampung Pasir Bekar ni. Untuk mengembangkan raya ni. Hak lain untuk orang kampung, raya pertama tu dia akan agih so bahagian tu untuk orang kampung lah, 1 kilo, 2 kilo seorang untuk lebih tu baru dia untuk kurma penting gitu. Pada tahun ini, sebanyak 20 ekor lembu akan dikorbankan pada hari pertama Aidiladha. Kebiasaannya, harga lembu adalah di antara RM3,000 hingga RM3,500 seekor bergantung kepada saiz. Bagaimanapun, menjelang Aidiladha, harganya meningkat di antara RM4,000 hingga RM5,000 seekor. Meskipun begitu, keseronokan mengerjakan ibadah korban tetap dirasai dalam suasana yang pasti berbeza. Seronoklah sebab selama ni 2 tahun kita PKP, jadi segala aktiviti ibadah korban apa kita tak boleh nak laksanakan. Jadi tahun ni dapat laksanakan, jadi benda tu dapat mengeratkan silaturahim lagi antara daripada tak boleh balik anak perantau ke apa boleh balik belakang. Oh, induk. Sambutan menggalakkan lah. Sebab saya sendiri pada tahun lepas buat juga, tapi 1 ekor, tahun ni buat 3 ekor. Sebab semua saudara mara daripada luar negeri dapat balik beraya. Ayat ni lama dah menunggu untuk korban. Jadi apabila sekarang ni boleh korban, seolah-olah mereka berlumba-lumba untuk mengadakan majlis korban. Pasal yang pentingnya, dia punya kinya dah 2 tahun dah kita tidak buat majlis korban. Duit memang tak ada, harga pun naik, tapi mereka boleh lupakan benda tu, boleh pejam mata sekejap. Lebih-lebih lagi korban ni merupakan satu amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini bukan sekadar memperingati sejarah Nabi Ibrahim AS, bahkan membantu mereka yang kurang bernasib baik. Wah, saya tengok tu rasa macam tak sabar pula balik kampung. Ya. Bila kita tengok macam suasana kampung tu. Tengok ladang ternakan. Terima kasih banyak Kampung Pasir Pekan Hilir Tumpak Kelantan. Itu di Kelantan perkongsiannya. Kita tak tahu juga negeri-negeri lain macam mana. Apa special beraya Aidiladha di negeri anda? Antara yang share dengan kita dekat Facebook MHR TV3 ni, ucapan, ada yang bagi ucapan. Cuba kita baca sikitlah. Rif Shah Azman, kepada sahabat yang pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Esei raya, Somban. Nogori ko. Cito Eden tak tahu apa khabar. Apa khabar tu? Betul. Yang ni Kak Ani. Alamak, cantik sangat Raya. Asal suruh saya baca yang tu, saya malu lah Aziz Cakcun. Alhamdulillah, terima kasih. Kat Temerloh jam Pekansari dengan pasar. Dekat pasar pula jam katanya. Dia kata jangan ingat jalan je jam. Dekat pasar pun jam. Macam-macam lah tu. Beli macam-macam lah. Betul. Dekat Sungai Petani Kedah pun ada. Muhammad Yusof Zainul kata ni on the way pulang ke Kelantan, Kuala Krai. Raya korban dekat Kelantan. Dia kata lebih meriah katanya. Lebih meriah. Jadi itulah kita pun dah terasa kemeriahan, dan kami sebenarnya juga buka untuk anda call kami untuk ceritakan pengalaman on the way nak balik kampung ni. Kita nak dengar. Betul. Nombor telefonnya 0377261603, dan ini kita nak tengok satu lagi. Kita buat satu VT khas ni, cerita pasal makanan istimewa, ada variasi lemang dan juga lemang tepung. Sempena Aidiladha. Terus rasa macam ni dekat Bukit Kepayang, Temerloh, Pahang. Orang Pahang pula, demo. Jom kita tengok VT ni. Makanan tradisi ini sentiasa menjadi pilihan ketika musim perayaan. Bermula pada tahun 2007, hanya sekadar berniaga suka-suka di tepi jalan. Kini pengusaha lemang bakar Tok Cik, Hairul Azhar Abdul Latif, 38 tahun, sudah mempunyai gerai sendiri di Taman Kepayang, Temerloh, Pahang.
Lemang yang dijual mempunyai aroma dan keistimewaan tersendiri dan masih mengekalkan cita rasa asli. Dia tekstur dia antara lemang-lemang tu semua lain-lain. Kan? Maknanya kalau lemang pulut hitam tu dia ada rasa-rasa pulut hitam tu, manis-manis pulut hitam tu. Ya, kalau lemang jagung kita ada biji-biji jagung tu. Memang kita bubuh dalam tu yang memang banyaklah dalam tu. Lepas tu kita ada lemang pandan, dia ada warna-warna hijau, ada bau-bau pandan, rasa pandan tu. Ya, bukan kita beli pandan kat kedai, kita memang proses pandan tu sendiri. Ya, lepas tu dan yang terbarunya lemang tepung lah. Kan? Maknanya lemang memang kita buat daripada tepung. Kan? Rasa dia pun rasa yang unik. Lemang yang dibakar dijual bermula dengan harga RM10 hingga RM14 sebatang mengikut saiz. Kalau untuk musim perayaan, satu hari tu kita mencecah ke arah 4,000 ke 5,000 batang satu hari. Jadi memang setiap tahun macam itulah. Kalau hari-hari biasa tu kita macam buat dalam 500 batang, kan? 500 ke 600 batang lah sehari. Dengan berbekalkan tenaga kerja daripada rakan-rakan, lemang bakar Tok Cik sentiasa mendapat permintaan tinggi daripada para pelanggan. Yang uniknya sebab Tok Cik ni dia boleh buat lemang tepung tau. Lemang tepung berdasarkan tepung tu dia boleh buat. Semua lemang yang dia buat tu memang saya rasa puas hati. Sebab dengan lemak dia, dengan masin dia tidak ada hangus apa semua. Saya beli lemang ni dari 2017 lagi. Saya mula beli lemang ni tiap-tiap tahun sebab lemang ni sedap. Warisan lemang bakar ini pasti dapat membuka selera bagi penggemar makanan tradisional selain mempunyai variasi lemang yang menarik untuk dihidangkan kepada tetamu yang datang berkunjung. Saya tak pernah rasa lagi lemang tepung. So mungkin kita boleh rasa lemang tepung tu dekat Bukit Kepayang, kampung Bukit Kepayang, Temeloh, Pahang. Ya, saya tengok lemang tepung, lepas tu pulut hitam tu semua katanya cukup lemak, cukup rasa kan. Ya. Buat terus rasa macam nak pergi Pahang lah. Kan, kita dah pergi ke Pantai Timur. Tapi kita sekarang ni nak pergi ke selatan pula ni, nak tengok bagaimana dengan keadaan di highway ni Oh ya Allah. Ya Allah, sesaknya. Jadi kita bersama dengan wartawan lokasi kita, Ahmad Asri Badrun yang berada di sana sekarang ini. Assalamualaikum Asri. Macam mana keadaan dekat highway arah selatan ni? Baik, terima kasih kepada Haziq Husni dan Daya Bakar. Selamat datang ke MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu kepada anda semua yang berada di rumah. Tengah buat apa tu? Mesti tengah buat persiapan untuk sambut Hari Raya Aidiladha kan? Ke baru bangun tidur? Tengah tengok saya. Jangan macam tu, malulah saya macam tu kan? Baik, apa kata anda kongsikan khabar anda walau di mana jua anda berada di ruangan komen kami sebab kami nak tahu anda tengah buat apa. Tengah masak rendang ke, sebab tahun ni tak ada terkejut-terkejut. Tahun ni memang kita well plan punya. Baik, saya sekarang ini berada di hentian sebelah Nilai untuk meninjau keadaan trafik di sini. Baik, saya bergerak dari Sri Pentas menuju ke sini. Saya ambil kira daripada Tol Sungai Besi menuju ke hentian persimpangan Nilai Utara ini. Baik, saya nak tengok daripada Tol Sungai Besi menghala ke sini, mula-mula keadaan trafik lancar je. Tapi bila dah sampai di arah Bukit Mahkota, aliran agak perlahan dan ini dah keadaan yang anda lihat pada sekarang ini. Biasalah kan, dah jadi adat lumrah orang ramai bila nak sambut hari raya je, sebelum kita jadi jemaah sembahyang raya, kita jadi jemaah lebuh raya dulu. Baik, itu adalah sedikit tinjauan saya di sini dan untuk perinciannya saya nak jemput Encik Husni Mat Yusof, seorang pengurus perniagaan wilayah Tengah Plus Malaysia Berhad. Assalamualaikum Encik Husni. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Asri. Baik Encik Husni, sebelum tu saya nak tanya Encik Husni, tahun ni raya mana? Kami pekerja lebuh raya tak raya. Demi keselesaan pengguna yang lain kami tak beraya. Kami beraya di lebuh raya. Tengok tu, demi menyelamatkan nyawa dan memastikan kelancaran di jalan raya. Mereka ini sanggup bertugas untuk anda semua. Kita nak tanya dulu macam mana dengan keadaan trafik sekarang, hari ini, hari Khamis dan juga hari Jumaat tu macam mana? Kami melihat trend pengguna lebuh raya kami dah mula balik ke kampung masing-masing sebenarnya mulai hari Khamis petang.
Dan semalam trafik lebih tinggi lagi sehingga ke awal pagi. Saya dimaklumkan oleh anggota kami bahawa sehingga awal pagi kenderaan masih lagi banyak di sama ada ke selatan ataupun ke utara tanah air. Dan hari ini kita masih lihat mungkin yang kita lihat sendiri, trafik masih lagi tinggi. Untuk pulang mungkin orang akan mengambil masa terakhir ini untuk pulang ke tempat masing-masing lah. Ya. Baik, kita tengok kan keadaan aliran trafik dah mula bergerak perlahan, dan kalau kita lihat nak menghala ke selatan pula, saya orang Melaka. Jadi bila nak balik ke arah selatan tu mesti ada kita lihat ada pembinaan dan juga renovation, penambahbaikan bangunan di RNR dan juga kawasan sekitar tu lah. Mungkin pihak PLUS sendiri, apakah kalau kita nak tengok mungkin akan berlaku kebarangkalian untuk menjadi kemalangan ataupun kesesakan lalu lintas di situ. Jadi apa tindakan PLUS? Dalam keadaan trafik yang begini, yang agak perlahan, kita tidak dapat memandu secara maknanya mengikut had laju yang biasa. Kita mengharapkan pengguna dapat bersabar, mematuhi semua peraturan, memenuhi semua tanda had laju. Jika ada apa-apa sebarang kesukaran, hubungi kita. Dan bagaimana yang saudara Asri maklumkan tadi, memang ada kawasan rehat dan rawat Seremban arah ke selatan. Kita sekarang dinilai arah selatan, Asri. Memang telah ada dibuat sedikit renovation dan dia akan mengambil masa untuk siap. Jadi untuk pengguna-pengguna yang nak berhenti, kemudahan tandas masih ada, sama ada yang kita sediakan tandas sementara, surau pun ada di situ, tapi stesen minyak, kedua-dua stesen minyak masih dibuka. Dan seterusnya adalah di Senawang. Pengguna-pengguna boleh terus ke Senawang untuk berehat sebentar. Ya. Oh, baik. Baik, kalau kita nak tengokkan keadaan trafik sekarang memang agak perlahan lah. Jadi boleh berlaku kemalangan. Jadi mungkin saranan pihak PLUS sendiri, had laju yang disarankan, sebab kita tengok kadang-kadang bila trafik tak jam je, kita mula laju. Tapi bila dah start kenderaan perlahan dan brake secara emergency, mereka secara tak langsung boleh menyebabkan kemalangan di situ mungkin. Ya, sekali lagi kita mohon kerjasama daripada semua pengguna untuk memenuhi had laju. Semua orang semua nak balik. Tapi kenderaan kita banyak. Jadi kita kena berhati-hati, hormati hak orang lain juga yang nak sampai ke destinasi masing-masing. Kita dah kenal pasti hotspot yang kita katakan, tempat-tempat yang tertentu yang boleh menyebabkan kemalangan ataupun kenderaan perlahan, umpamanya yang kawasan ini sehingga kelas Seremban sebab di kawasan mendaki. Semua kenderaan akan perlahan, jadi kena bersabar. Kalau ada masa nak berehat di kawasan rehat dan rawat, silakan. Selepas 2 jam memandu, rehat. Ambil masa, sama ada pergi basuh muka dulu, minum air dulu dan berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan daripada kita berjalan dalam tergesa-gesa. Baik, nasihat kepada orang ramai. Okey, nasihat kami selain daripada apa yang saya katakan tadi, pastikan kad touch and go cukup baki. Kita tak nak ada yang pengguna kita yang tersangkut di lorong dan menyusahkan pengguna-pengguna yang lain. Ya. Dalam masa yang sama, saya katakan rehatnya secukupnya. Pastikan kenderaan kita berkeadaan yang baik. Banyak kita lihat kenderaan-kenderaan yang rosak di tepi jalan. Yalah, memang kita dah mungkin usahakan. Tetapi kalau kita boleh pastikan kenderaan kita berkeadaan baik sebelum kita memulakan perjalanan yang jauh. Selain daripada itu, kalau nak tahu perjalanan ataupun status trafik yang terkini, mungkin boleh muat naik kita punya PLUS punya web, boleh kita lihat ada CCTV yang live di situ. Jadi pengguna boleh melihat terus tentang keadaan trafik semasa. Ya. Baik, kepada orang ramai, mungkin anda semua boleh cakna dengan perkembangan terkini ataupun perkembangan aliran lalu lintas yang di lebuh raya yang sekarang ini. Jadi terima kasih banyak Cik Husni, semua kita jumpa lagi insya-Allah. Selamat Hari Raya kepada anda semua, selamat Hari Raya. Itu saja daripada saya, Ahmad Asri Badrun, wartawan lokasi untuk Malaysia Hari Ini TV3. Kembali ke studio. Terima kasih Asri atas perkongsian dengan kami dan juga kepada Encik Husni, dan saya juga ingin menyampaikan rasa hormat dan juga terima kasih kepada semua yang bertugas penuh dedikasi, walaupun di waktu kita bercuti, kita balik kampung, tetapi ada mereka, kita punya frontliners yang sentiasa orang kata memberi yang terbaik untuk kami semua. Thank you. Terima kasih. Tapi apa yang Encik Husni cakap tadi, cuba periksa dulu kenderaan kita. Sebelum nak balik ke kampung, kita periksa kenderaan, servis dulu supaya bila kita dah bergerak ke kampung tu tak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Kita harap sangat-sangat agar anda dapat sampai ke kampung dengan selamat, dan kejap lagi kita akan
akan ada update lagi daripada Asri. Ya. Bagaimana lagi keadaan di Lebuh Raya untuk balik ke kampung ni. Kita nak berehat seketika. Ya. Selepas ini kita ada Ustaz Syamsul Debat yang akan bersama dengan kita di MHI. Ya, betul. Jadi anda semua boleh terus bersama dengan kami. Ingat, kalau tak tengok di TV, boleh tengok kami di Facebook Malaysia Hari Ini, okey? Jumpa selepas ini. Penerima anugerah dan penganjur ibadah korban yang mendapat pengiktirafan ISO, ibadah korban anda turut membantu penternak tempatan. Daftar sekarang bersama kami di YBIM. Layari FB YBIM atau imbas kod QR. Itu dia kempen program Kembara Korban 1001 Asnaf. Jadi kita bersama dengan penasihat program ini sendiri daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM. Kita bersama Ustaz Syamsul Debat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cerita Ustaz balik Nogoi balik kejap lagi ni. Confirm. Itu kan minta jalan tak jam lah. Itulah. Kita boleh minta je lah kan. Lulus tak lulus tak tahulah. Tapi Ustaz, ini kita nak cerita pasal apa yang Yayasan Budi Ihsan Malaysia buat sekarang ini. Mungkin Ustaz nak share dengan penonton Malaysia Hari Ini. Jadi kepada semua penonton, kepada semua yang sedang menyaksikan ni pagi ni secara live ni, nak maklumkan kepada siapa yang masih lagi belum menyertai bedah korban, cepat-cepatlah join bedah korban ni, sebab dengan bedah korban ni dia akan dapat membantu kita murahkan rezeki kita, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Taala janjikan mana yang mudah tu akan dipermudahkan lagi, mana yang jauh akan didekatkan, yang dekat tu akan dapatkan. Dapatkan lagi lah. Jadi mudah-mudahan, jadi rugilah kalau siapa yang tak menyertai bedah korban. Allah janjikan, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Kami dah berikan kurniaan yang banyak, maka bersama-samalah kita bersama-samalah kita bersolat dan juga menyembelih ibadah korban ni kan, kita sembelih binatang-binatang korban. Dan begitu juga Allah janjikan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Jadi apa yang kita tak percaya dengan ayat tu kan? Kita bagi lagi banyak kita dapat. Keluarkan. Betul. Okey, tapi Ustaz nak tanyalah, macam mana dengan sambutan untuk tahun ni? Alhamdulillah, sebenarnya kami pun rasa seronok sangat, tak tahu nak cakap mana, terharu pun ada. Sebab sangat menggalakkan. Berbanding tahun-tahun sebelum ni PKP, dulu kita ingat PKP kan. Sekarang ni walaupun dah habis kita dah masuk endemik, penyertaan sangat menggalakkan. Alhamdulillah. Sangat menggalakkan, dan dengan itulah tu sebabnya bila kita tengok malahan ada orang yang dah ambil bahagian, tambah lagi bahagian. Kan, dan begitu juga dan saya nak maklumkan berita baik kepada semua, kepada siapa yang masih lagi nak join disebabkan permintaan yang menggalakkan ni. Kita buka, kalau ikutkan tarikh tutupnya 9 hari bulan. Hari ni. Tapi kita lanjutkan sampai 12 hari bulan. Okey, tapi bila tarikh akhir tu dibawa kepada 12 hari bulan. Dia dibawa ke 12 hari bulan. Jadi maknanya sebab kita ada ladang sendiri. Kita ada di luar negara dan dalam negara ada ladang sendiri. Jadi kita dapat je maklumat, kita kata ada lagi nak sertai. Jadi kita akan terus sembelih dan kita uruskan. Di Malaysia pun kita ada, di negara pun kita ada. Masya Allah. Ditambah harinya daripada 9 hari bulan ditambah ke 12 Julai nanti. Sebab stok memang banyak lah Ustaz. Sangat banyak. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita ada kerjasama dengan pihak GTR, Gerakan Transformasi Ruminan. Iaitu pembekal dia memang ada stok lembu yang banyak. InsyaAllah, dan begitu juga di luar negara kita tak ada masalah. Jadi kalau yang nak, jangan lupa cepat hubungi kami dengan cara menghubungi kami dengan melayari laman web kami www.ybim.org.my ataupun boleh scan QR code yang ada dekat skrin tu. Okey, jadi Ustaz, kalau contohlah mereka yang nak melakukan ibadah korban ni tak tahu apa sebenarnya ganjaran kan dan kelebihan orang yang melakukan ibadah korban ni. Tak, kalau kita tengok kelebihan dia adalah macam Nabi sebutlah. Nabi kata barang siapa yang menginfakkan hartanya tidak akan berkurang harta dia. Malahan bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi ulang tu. Makna kata kalau kita bagi lagi, kita bagi lagi, kita dapat. Sebenarnya percayalah, saya pun sebenarnya boleh cakap dulu cerita dulu. Ini cerita zaman-zaman dulu Zaman-zaman nak kata jahil tak adalah jahil sangat. Zaman-zaman muda-mudi. Suka-suka kan.
kita pun alah join korban ni satu bahagian dah lah kena bayar banyak ni. Kita fikir macam tu. Tapi bila once kita dah join kan, saya tahu mesti kita nak join lagi. Sebab kita rasa ringan, rezeki kita mudah. Kan? Dia impact tu. Impact dia. Lepas tu hati kita rasa lapang. Dan bila kita dah biasa masuk, dan kalau kita tak masuk tu, tak boleh lah, kena masuk juga. Dan kita kena faham baik di dalam negara, di luar negara pun ramai kat orang bincang tu. Baik kita tolong orang dalam negara, kenapa luar negara pun sibuk nak buat? Dia kata dalam negara ramai lagi orang susah. Tapi kalau kita perhatikan senario dalam negara kita, tahu macam mana pun daging mesti sampai ke rumah. Betul. Ada orang hantar. Betul. Kadang-kadang siap lebih. Banyak dah. Bagi ekstra lah. Kadang-kadang ada sampai dah 2 tahun tak perasan, dah busuk dalam tais. Tak guna daging. Di luar negara, contoh di Afrika yang kita handle di Chad, Mali, Kongo, di luar negara tu. Bayangkan dia nak terima pagi ni untuk terima daging korban, agihan korban tu. Malam tadi pukul 10 malam dah beratur. Masya Allah. Dia orang nak makan susah, nak minum, bayangkan lumpur tu di kepal-kepal dia bakar, jadikan cookies bagi untuk anak dia makan. Allah Akbar. Itulah nak berjimat juga sebab jelah stok tu tak banyak kan. Itu sebabnya YBIM hebatnya kita bagi peluang dua-dua sekali. Luar negara, dalam negara, tak ada masalah. Kalau nak masuk dulu sekali pun dipersilakan, dialu-alukan. Nak masuk tiap tahun pun tak ada masalah. Betul. Seperti Ustaz cakap tadi, boleh layari laman web www.ybim.org.my. Ya, insya-Allah berkat harta kita kan. Apa yang kita dapat, kita punya gaji apa semua kita gunakan ke jalan yang baik. Terima kasih banyak-banyak. Dan satu lagi saya nak pesan. Kepada semua para peserta, boleh layari laman web juga dan juga tolong tengok SMS yang masuk sebab tu cara kita update status bedah korban yang kita laksanakan. Kan, boleh tengok selalulah bersama dengan telefon. Jadi Ustaz, selamat Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri pula. Terus Aidilfitri. Selamat Raya Aidilfitri. Telajak nak pergi Aidilfitri. Ustaz, selamat Hari Raya. Selamat balik ke Norway balik. Terima kasih banyak. Ya, dan kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita ada lagi update bagaimana keadaan lebuh raya untuk anda yang nak balik ke selatan dan juga kita ada update bagaimana keadaan di Tanah Suci Mekah juga. Okey, kita berehat seketika, kembali sebahas ini dalam MSI. Kembali bersama Daerah Haziq di dalam Malaysia hari ini. Jadi bagaimana semua? Orang kata, adakah aura masih positif dan bersemangat setelah perkongsian kami? Saya rasa hari ini kita bercerita tentang yang balik kampung, bagaimana juga keadaan di Mekah sebab sambutan Hari Raya Haji kan? Jadi, tapi ini kita beruntung sangat-sangat Raya sebab kita dapat update terkini bagaimana keadaan di Tanah Suci Mekah. Kita bersama dengan inilah Haji lah ni, Muhammad Najmi Khairuddin yang berada di sana sekarang. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar? Khabar baik. Kami nampak muka berseri-seri, senyum habis-habis ya, telinga ke telinga. Sana dah 10 Zulhijjah kan? Subhanallah. Apa dia? Sana dah 10 Zulhijjah kan? Hari ni? Sini 10 Zulhijjah betul. Saya kira baru lepas subuh 10 Zulhijjah di sini. Baik. Kalau boleh Encik Najmi boleh kongsikan di sana sekarang jam berapa tu Encik Najmi? Sekarang jam 5.20 pagi. Baik, okey. Lebih kurang 1 jam selepas waktu subuh lah. Dan di Masjidil Haram pun dah mula bertakbir. Tapi takbir dia lain sikit lah berbanding takbir kita di Malaysia kan. Dia takbir dia berkala. Dia takbir, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia takbir lagi dan berhenti. Baik. Dia memang panjang kan. Hari Raya Adha ni boleh dikatakan kerap kita dengar takbir tu. Betul. Ya, kalau ikutkan Encik Najmi memang dah berada di Mekah dari bila tu? Dari semalam? Saya berada di Mekah dari 1 Julai. 1 Julai? Awal 1 Julai. Haji sampai di sana je? Lebih kurang 1 minggu sebelum wukuf lah. Oh, dah sampai dah. Baik, okey. Okey, mungkin Haji boleh cerita Haji bersama dengan siapa di sana tu? Saya bersama dengan isteri. Alhamdulillah dijemput bersama isteri. Masya-Allah. Najah. Najah. Ya Allah. Masya-Allah. Okey, jadi kalau kita ikutkan suasana di sana macam mana? Sebab ialah kami di sini kalau nak sambut Raya Haji di kampung lah kan. Kalau di Mekah pula bagaimana? Mungkin boleh kongsi dengan kami. Okey, so sebelum tu saya just tukar kamera. Boleh. Gambaran yang lebih jelas. Itu so saya sekarang berdiri betul-betul di hadapan pintu nombor 80 Masjidil Haram. Beginilah suasana lebih kurang. Tapi tadi sebenarnya lebih ramai lah.
Sebab sekarang bila dah beransur-ansur ni dah kurang sikit. Untuk peringkat awal ni, untuk sambutan kalau macam Aidiladha kat sini nampak takbir sajalah. Baru bermula. Selain daripada itu, saya pun tak berapa pasti apa aktiviti yang akan dilakukan di Masjidil Haram. Itu dah mula takbir. Betul, takbir. So, dia rasanya 5 minit sekali. Volume akan ganggu sikit kot. Tak apa. Kami dengar sebenarnya hati kami pun sayu sebab dengar takbir tu sayup-sayup kedengaran dia. Dan tu bayangkan kami yang jauh dari Malaysia ni lagi sayup lah. Ya. Jadi Haji, mungkin boleh ceritakan selepas ini apa sebenarnya yang akan dilakukan? Selepas dah selesai solat subuh, apa yang akan dilakukan pada hari 10 Zulhijjah ni? Okey, so insyaAllah untuk aktiviti seterusnya, sebab kami baru selesai tawaf haji tadi. So proses seterusnya ialah bertahallul untuk kami dan boleh keluar daripada ihram insyaAllah. So lepas tu kami akan balik dan mula untuk hari masyair dan tasyrik, melontar jamrah dan bermalam di Mina untuk 3 hari berturut-turut. Baik, okey. Jadi apa ni lengkap apa yang diberi oleh Haji Najmi kita. Jadi mungkin boleh kongsikan ucapan raya untuk keluarga di Malaysia. Najmi silakan. Ucapan hari raya Haji. Silakan. Ucapan hari raya. Tukar kamera balik. Okey, ucapannya. Okey, so saya Najmi bersama isteri saya Najah. Okey, kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada terutama sekali ibu bapa mertua dan sanak saudara keluarga termasuk juga semua rakyat Malaysia. Selamat menyambut hari raya Aidiladha. Semoga ia memberi 1001 makna. Walaupun Malaysia belum sambut lagi kan? Betul belum? Kita besok. Baik, terima kasih diucapkan Haji Najmi dan juga Najah ya. Hajah Najah. Okey. Semoga semuanya selamat di sana. Selamat pulang juga insya-Allah nanti Haji Hajah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, okey. Jadi kita dah bawakan anda perkembangan di Mekah secara langsung. Dan sekarang Haziq katanya ada nak cerita juga ni. Ya, betul. Kita kepada peminat Liverpool dan juga GGMU, Manchester United. Ini kita ada perlawanan pramusim, perlawanan persahabatan di mana Manchester United akan bertemu Liverpool di Stadium Nasional Raja Machala, Bangkok, Thailand pada 12 Julai pukul 8.30 malam secara langsung di TV9 dan Astro saluran 149. Anda juga boleh mengikuti perlawanan ini secara stream langsung ditonton juga. Dan perlawanan ini yang dinanti-nantikan sebab akan ada penampilan bintang-bintang terkenal Manchester United dan juga Liverpool. Ada Jadon Sancho, ada Mo Salah, Thiago dan juga pemain baru Liverpool iaitu Darwin Núñez. Ni Messi semua pemain baru Manchester United pun ada juga, Malaysia. Saya rasa peminat bola semua memang tak akan lepaskan peluang ni lah. Haziq rasa siapa menang? Awak tanya fans Manchester United, memang akan cakap Manchester United menang lah. Baik, okey. So kami nak beritahu anda di RNR memang ramai orang keadaannya dan juga perjalanan balik ke selatan ke utara memang dilaporkan sesak dan banyak kereta. Jadi ucapan kami adalah berhati-hati, rancang perjalanan anda. Semoga selamat semuanya. Dan kalau boleh dan nak kongsi satu lagi sebab hari ini adalah hari Arafah kan. Saya nak kongsi antara zikir yang paling baik hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita banyak-banyakkan berzikir di hari ini dan semoga kita diterima doa kita pada hari ini, doa yang insya-Allah dimakbulkan. Sama-sama kita berdoa, jangan berhenti untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya dan Daya Bakar ingin mengucapkan selamat hari raya Aidiladha dan besok ada istimewa hari raya Aidiladha bersama dengan Daya lintas langsung dari Masjid Puncak Alam dan juga kita ada solat sunat Aidiladha dan juga aktiviti korban bersama dengan Hadif dan juga Fazli. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kami di Malaysia hari ini esok. Jadi itu sahaja daripada saya dan juga Haziq Husni. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat menyambut hari raya Aidiladha. لبيك اللهم لبيك